نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita hari ini alhamdulillah dapat menyambung balik pengajian Al-Adabul Mufrad berhubung dengan hadis-hadis adab ataupun akhlak yang ditulis dan disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Bab yang berikutnya 126 muka surat 276, babud dhahiq, bab ketawa. Bab ketawa. Baik, kita tengok hadis yang pertama. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم أقل الضحيك فإن كثرة الضحيك تميت القلب. Kurangkanlah ketawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqilla, kurangkanlah ketawa, fa inna kathratid dhahiq, sesungguhnya banyak ketawa itu tumitul qalb, boleh mematikan hati. Kurangkan ketawa kerana sesungguhnya banyak kathrah, banyak ketawa itu boleh mematikan hati. Itu apa yang disebut di dalam hadis yang pertama. Baik, kita tengok sedikit perbincangan berhubung dengan ketawa menurut Al-Quran dan Sunnah. Baik, kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, kata para ulama, baginda tidak melarang ketawa, cuma melarang banyak ketawa. Kita kena faham word by word. Dia tak kata jangan ketawa, dia kata kurangkan ketawa. Maka berdasarkan kepada perkataan yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, para ulama membuat kesimpulan bolehnya ketawa. Jadi orang yang ketawa ni dia melakukan perbuatan yang diharuskan. Kita ada 5 hukum. Kita ada 5 hukum. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Yang ni dia panggil hukum yang 5. Macam tuan-tuan mengaji tajwid pun ada hukum 5 kan? Hukum apa? Min mati, nun mati, kan? Yang ni hukum syarak. Hukum syarak ni dia ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Jadi ketawa ni duduk dalam mana? Wajib. Kalau wajib berdosa. Kalau tak ketawa, ni ketawa tak lagi? Tak. Apakah berdosa habis kita? Dalam hari tu kalau tak ada lawak pun kena ketawa juga. Ki. Pasal apa ni? Aku kalau tak ketawa berdosa. Jadi kalau kita tengok berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi ni yang menunjukkan, saya akan buktikan bahawa Nabi juga ketawa. Bahkan kalau kita tengok dalam Al-Quran, bukan Nabi saja ketawa, Nabi Sulaiman, Al-Quran sebut tentang Nabi Sulaiman pun dia ketawa. Jadi para ulama membuat kesimpulan menyatakan bahawa ketawa, minggu lepas ibtisam ataupun tabassama, ya tabassamu, senyum,
Minggu ni ketawa. Jadi Nabi SAW ni kalau kita tengok dalam hadis memang baginda ketawa. Jadi para ulama buat kesimpulan bolehnya ketawa, harus hukumnya. Hukumnya harus. Maknanya kalau ada orang ketawa pun tak apa. Kalau orang mungkin dia tak ketawa pun tak ada masalah. Cuma pelik lah. Kan? Satu orang manusia tak pernah ketawa ni, mungkin dia ada masalah lah kan. Okey, baik. Dalil-dalil lain yang menunjukkan adanya ataupun berlakunya perkara yang dikatakan ketawa ni, antaranya di dalam surah An-Najm, surah An-Najmi ayat 43. Surah An-Najm ayat 43, wa annahu huwa adhaka wa abka, dan dia bahwasanya Allah lah yang menjadikan manusia itu ketawa dan menangis. Sebab itu Al-Imam Al-Bukhari yang menulis dan mengarang kitab yang kita baca ni, Al-Adabul Mufrad, dan juga Sahih Al-Bukhari, beliau ada meletakkan suatu bab, iaitu bab senyum dan ketawa. Bab senyum dan ketawa. Artinya memang ada berlaku pada diri Rasulullah sahabat perbuatan senyum dan ketawa. Cuma kita jangan lupa hadis yang kita baca tadi, aqilla ad-dhahik, kurangkan ketawa. Baik, kita tengok daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia kata, innallaha huwa adhaka wa abka, sesungguhnya Allah azza wa jalla, dialah yang menjadikan seseorang itu ketawa dan menangis. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan fitrah manusia itu ketawa dan menangis. Kemudian kalau kita tengok di dalam hadis yang lain juga menunjukkan bahawa Nabi SAW ni bukan sahaja dia ketawa, tapi dia juga bergurau, yang menyebabkan orang ketawa. Sebab dia ketawa ni berpunca daripada gurauan. Jadi bila Nabi SAW bergurau, menyebabkan orang ketawa, menunjukkan bahawa perbuatan ketawa itu dibolehkan. Sebab tak mungkin Nabi SAW melakukan sesuatu yang haram. Mustahil, kan? Kalau ketawa itu dilarang, diharamkan, yang buat bagi orang ketawa tu Nabi. Dalam hadis Anas bin Malik, satu orang laki-laki datang bertemu dengan Nabi SAW, dan dia kata kepada Nabi, tolonglah aku untuk naik unta. Lalu Nabi SAW jawab kepada dia, okey, kami akan bawa engkau naik anak unta. Lepas tu lelaki tu kata, anak unta nak buat apa? Anak unta kecil. Anak unta ni tak ada macam tak boleh nak naik lah. Kemudian Nabi SAW sebut, bukankah kesemua unta itu sebelum menjadi unta yang besar, dia akan melalui anak unta. Faham tak? Lawak level tinggi ni, kan? Macam kita kata, apa dia ni, beli lembu besar mana? Nampak kenduri? Dah beli anak lembu lah. Anak lembu nak buat apa? Kan? Tengok-tengok besar. Hang kata anak lembu. Ni bukan anak lembu, ni lembu. Tapi sebelum lembu ni jadi bapak lembu, jadi mak lembu, dia bermula dengan anak lembu. Kiasan dia macam tu lah, kan? Jadi menyebabkan apa? Daripada apa yang Nabi sebut ni, para sahabat dan Nabi sendiri ketawa. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni kata Aisyah, kana rajulan min rijalikum. Aisyah sebut, sesungguhnya adalah Rasulullah ini, dia seorang lelaki seperti kalian. Kana rajulan min rijalikum. Nabi ini lelaki macam kamu, sifatnya, wataknya. Illa annahu kana dhahhakan tabassaman, melainkan Nabi ini seorang yang mudah ketawa dan mudah tersenyum. Dia macam lelaki lain, ada sifat tegas,
sifat kerasnya, sifat marahnya. Tetapi Nabi ni mudah untuk ketawa dan mudah untuk senyum. Itu disebut sendiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Kemudian kalau kita tengok, para sahabah sendiri ketawa. Dan mereka ketawa di dalam masjid. Oh, sakan. Kita tengok. Daripada Simak bin Harb. Qultu li Jabir bin Samurah. Aku pernah bertanya, kata Simak bin Harb, aku pernah bertanya kepada Jabir, bukan Jabir bin Abdullah, Jabir bin Samurah. Dia kata, akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, pernahkah kamu duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu kata Jabir, na'am kathir. Banyak kali kerap kami duduk dengan Nabi, sembang dengan dia. Kana la yaqum min musallahu alladhi yusalli fihi as-subh. Adalah Nabi ni apabila baginda mendirikan salat subuh, baginda akan duduk di tempat salat tersebut hatta tatlu'a asy-syams, sehinggalah terbit matahari. Tuan-tuan, rutin tabiat Nabi ni, bila dia selesai salat subuh, dia akan duduk di tempat tu sehinggalah hatta tatlu'a asy-syams, terbitnya matahari. Jadi salah satu daripada sunnah Nabi ialah duduk selepas subuh sehingga terbit matahari. Duduk buat apa? Zikrullah. Jadi tuan-tuan yang ada masa, ada waktu, tak sibuk dengan urusan, tak kalut dengan kerja-kerja lain, tak gaduh nak hantar anak sekolah, tak gaduh nak buat apa-apa pagi-pagi, duduk lepas subuh, jangan bangkit. Baca zikir pagi tu sampailah terbit matahari pukul 7 berapa? Syuruk 7.31. Makna lebih kurang setengah jam duduk. Bacalah asbahna fitratil ala Islam wa ala kalimatil ikhlas. Baca. Lepas tu baca apa zikir-zikir pagi tu, baca. Lepas daripada terbit matahari baru bangkit. Kalau bangkit awal-awal pun nak pergi mana? Yang nak kalut balik nak pergi mana? Yang mana yang kerja tu tak payahlah. Dan bagus juga di Perlis ni dia ajar orang lepas subuh duduk sat dengar baca Quran, bagus. Baca ramai-ramai apa betul tajwid, lepas tu dengar tadabbur, tu pun dah 10 minit. 10 minit. Pasal nak raih orang yang kerja kan. So elok cantik. Lah ni subuh sayuk, kita mangkit mandi awal, siap apa semua, pakai baju, bawa anak mai sekolah. Kalau nak jimat lagi, pergi sembahyang Masjid Kangang. Budak-budak dapat RM3. Jadi tuan-tuan boleh sip. Kalau anak 6 orang, RM18 dah. Tak gaduh bagi. Tapi syarat dia kena pergi sembahyang. Tak bolehlah pak pecut anak, pak bantai lena di rumah. Tak tut. Tapi pergi apa pergi? Aku tak bagi duit, apa pergi ambil sana? Tak boleh lah. Dia kena mangkit pergi sama lah kan. Kalau gamak dia nak minta, cuba pergi berunding tengok dengan AJK masjid. Boleh tak saya? Dekat saya pun main bayang subuh kan. Kau nak minta RM3 kan? Mungkin lah ada lebih-lebih, boleh bagi lah. Pergi bayang Masjid Kangang, dia bagi RM3. Anak sip belakang tu boleh sembahyang subuh. Habis pun dengar pukul 7 kita habis. Dengar sikit tazkirah, hantar anak pergi sekolah. Allah, cantik. Rutin tu cantik. Kan? Bangkit awal pergi salat, dengar baca Quran, hantar anak pergi sekolah. Dia mulakan pagi dengan kehidupan yang diberkati. Mulakan dengan salat jamaah, mulakan dengan tilawah Al-Quran. Alangkah indahnya hidup sebagai seorang Muslim. Di Perlis ni apa lagi nak cari? Jalan boleh lena. Boleh lena, boleh hampak tutu atas-atas. Punya heaven duk Perlis ni, syurga. Kan? Tak jalan, tak jam. Artinya kalau kita salat subuh, kalau duduk di Kuala Lumpur, bukan kata nak sembahyang subuh di masjid, nak sembahyang pun kadang-kadang tak ada, duduk jalan ni. Itu atas jalan highway ni. Punya jam, tension. Kita rahmat Allah Ta'ala bagi, jalan kita lapang, tak sibuk, masjid banyak, boleh pergi salat.
Ramai orang tuan-tuan duk doa nak mai duk perlih, doa nak mai kerja dia perlih, doa nak boleh hidup dia perlih, tenang, boleh mari salat di masjid, boleh pergi kuliah maghrib, hidup tak jam, pagi-pagi boleh buat aktiviti. Oh, ini sangat syukur Allah Taala letak kita di sini, walaupun mungkin ada kekurangan, tapi yang lebih pentingnya kita dapat melakukan ibadah dengan tenang dan aman. Baik, kemudian Nabi SAW dia duduk sehingga hatta tatlu'a asy-syams fa idza tala'at, apabila terbitnya matahari, qama wa kanu yatahaddatsun, dia pun bangkit, wa kanu yatahaddatsun, kami ni duduk bersembang. Sahabat kata kami ni duduk bersembang dalam masjid ni. Jadi hadis-hadis yang kata tak boleh bercakap dalam masjid tidak sahih. Kerana para sahabat bersembang dan bercakap di dalam masjid. Kanu yatahaddatsun fayakhuduna fi amril jahiliyah. Kami ni duduk bersembang dalam masjid ni, duduk cakap dalam masjid. Urusan apa? Tentang fi amri al-jahiliyah. Kami bercakap tentang cerita-cerita dulu masa jahiliyah. Kan? Ada yang baca Quran, ada yang berzikir, 3-4 orang duk melengkong, duk bersembang. Duk bersembang tentang kehidupan ketika jahiliyah, urusan dunia lah. Artinya apa? Saya sebut tadi, yang mana sebut hadis-hadis kadang-kadang pelik-pelik. Tak boleh bercakap ketika salat, tak boleh bercakap, bukan, tak boleh bercakap ketika wudu, tak boleh bercakap ketika duduk dalam masjid. Manyak jadi berat. Siapa yang tuan-tuan pi angkat manyak dia berat, tu jenis kaki duk cakap sembang dalam masjid. Angkat-angkat berat. Dia ni sembang dalam masjid ni, orang duk kuliah duk bersembang, tu yang berat ni. Dak pandai lebih. Nabi tak kata, dia pandai pi duk kata pula. Kan? Banyak kawan tu berat, mungkin kawan tu sendiri berat ke, gemuk ke, tak ada dalam hadis. Siapa yang bercakap ketika wuduk, Allah Ta'ala akan tukar kepala dia jadi kepala apa tak tahu. Tak benar. Hatta Nabi juga kalau kita tengok, bercakap ketika wuduk, sahabat juga bercakap, ajak wuduk bercakap. Kan? Kadang-kadang dia lebih kepada pandangan kita yalah, kan? Jadi boleh tak kita bercakap dalam masjid ni? Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Ada hadis pula, tuan-tuan bisa dengar, siapa yang bercakap di dalam masjid gelap, apa dia? Kubur dia. Hadis tu siapa kata? Tahu? Siapa yang bercakap di dalam kubur gelap. Gelap. Siapa yang bercakap dalam kubur? Siapa yang bercakap dalam masjid gelap kubur dia. Tu bukan silap. Nak tengok tuan-tuan ni tidur ke dengar? Gelap. Tapi kalau kita tengok, gelap habis kubur sahabat ni. Gelap habis ni. Kubur Jabir gelap, kubur 2-3 orang sahabat ni gelap. Pasal mereka bercakap. Bukan setakat itu. Sembang. Kata Jabir, fayadhakun. Mereka ketawa. Dia duk sembang pasal jahiliah, teringat perangai kelaku dulu ni yang duk buat tu. Fayadhakuna, mereka ketawa di dalam masjid. Bila Nabi dengar, Nabi tengok, wa yatabassamu, Nabi pun senyum tengok kelaku gelagat kami. Ini kehidupan Nabi. Tengok depa duk bersembang, duk gelak, Nabi pun tengok kelaku depa, Nabi senyum. Demikian yang disebut di dalam hadis Jabir bin Samurah. Baik. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis yang lain daripada Qatadah, su'ila Ibnu Umar, hal kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhakun? Ditanya kepada Abdullah Ibnu Umar, adakah para sahabat-sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yadhakun, mereka ketawa? Orang tanya dekat Abdullah Ibnu Umar, adakah sahabat Nabi ni mereka ketawa? Qala na'am, wal imanu fi qulubihim a'zam min jabal. Orang tanya Abdullah Ibnu Umar, sahabat-sahabat Nabi ni depa duk ketawa tak? Duk gelak tak? Abdullah Ibnu Umar kata na'am.
Tetapi iman mereka lebih besar, a'zam, daripada bukit. Menunjukkan orang yang ketawa ni bukanlah lekeh atau bukanlah orang yang tak ada iman atau lemah iman. Sahabat ketawa. Cuma kita nak ingatkan balik, jangan melampau. Jangan melebih-lebih. Duk idak gelak tak berhenti. Orang tak berlawak pun dia gelak. Tak ada kawan tu nak kata dia gelak dah. Dia kata, pasal apa gelak? Saya tak melawak lagi. Saya tak tahan Datuk punya melawak ni. Ni lucu sangat. Datuk tu tak melawak lagi tapi dia gelak dah. Lucu Datuk. Nanti dulu saya bagilah saya cerita dulu baru gelak. Yang ni dia panggil kipas cap udang. Tuan-tuan faham? Kipas cap udang. Faham bagus. Dia tak boleh cakap banyak-banyak nanti kena pecat. Baik. So sambung. Imam betul tak? Okey. Yadhakun, mereka ketawa. Tapi sebab tu kita kata tuan-tuan, ketawa ni hiburan, humor. Dia satu benda fitrah. Fitrah ni Allah Ta'ala jadikan tabiat, sifat tu dalam diri manusia. Ketawa, menangis, apa lagi? Melawak, bergurau. Kan? Ini fitrah. Maknanya benda tu lahir bersama-sama dengan kejadian kita. Di situ budak-budak, dia tak belajar, tak pergi sekolah pun. Cuba tuan-tuan tengok anak tuan-tuan. Dia ketawa, budak-budak. Pandai budak ni. Duk gelak seorang-seorang dia. Budak-budak ni, baby ni, dia ketawa. Walaupun dia tak faham apa yang tuan-tuan cakap tu, tapi dia ketawa. Kerana itu ialah fitrah. Jadi manusia ni dia akan rosak kalau dia lawan fitrah atau dia cuba buang fitrah tu. Yang ni rosak. Kita ni dijadikan untuk ketawa. Maknanya ada masa kita ketawa, ada masa kita bergurau, ada masa kita serius, tapi kita buang tabiat tu. Kita jadi serius saja. Yang ni menyebabkan apa? Kita akan rosak. Pasal itu tuan-tuan sekali-sekala kena pergi bergelak. Takut apa? Tuan-tuan kena penyakit murung. Jiwa. Duk sengah. Duk ngoh. Orang gelak. Lama-lama tak ada orang pergi hospital. Pasal tu hospital tu nama apa? Hospital gila nama apa? Bahagia. Tu penamaan tu tuan-tuan pergi kaji ni. Pasal apa dia buat hospital bahagia? Dia tak buat hospital sedih ke gila. Pasal orang lain tu dia sentiasa bahagia. Tuan-tuan tengok punca dia pasal apa? Awal-awal tu tak bahagia. Sebab itu kita jangan menongkah arus. Jangan lawan fitrah. Allah jadikan kita ada kecenderungan pada perempuan, lelaki dia suka pada perempuan, fitrah. Jangan melawan fitrah tu. Allah Ta'ala jadikan manusia ni kehidupan dia, ada waktu dia ibadat, ada waktu dia bekerja, ada waktu dia bergembira, ada waktu ikut sunnatullah itu, ikut ketentuan Allah itu. Kan? Nampak? Pasal tu orang tanya dekat Abdullah ibn Mas'ud. Orang tanya Abdullah ibn Mas'ud. Dia kata buat hari, pasal apa mengajak hari Khamis? Abdullah ibn Mas'ud ni, dia mengajak hari Khamis ya. Seminggu sekali ya. Abdullah ibn Mas'ud. Orang tanya, pasal apa mengajak hari Khamis? Buatlah hari-hari. Abdullah ibn Mas'ud kata, aku bimbang kamu jemu. Aku bimbang kamu akan mai satu perasaan, kamu rasa berat. Abdullah bin Mas'ud ni dia bercakap di atas fitrah manusia tu. Dia bercakap di atas tabiat manusia tu yang tak boleh dibuat hari-hari. Sebab sahabat kata demikian. Itu apa yang manusia rasa. Tetapi fi qulubihim, tetapi iman mereka a'zam minal jabal, lebih besar daripada bukit. Itu apa yang disebut di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Baik. Kemudian kalau kita tengok juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah,
Yadhaqullahu ila rajulain. Allah Azza wa Jal ketawa terhadap dua orang lelaki. Tapi ketawa Allah tak sama dengan ketawa manusia. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah faqalu. Nabi cerita ada dua orang lelaki ni yang mana salah seorangnya membunuh yang seorang lagi. Kemudian apa yang berlaku? Masuk syurga. Masuk syurga. Masuk syurga kedua-duanya. Yang membunuh, yang dibunuh. Yuqatil hadha fi sabilillah azza wa jal fayustashhadu. Yang seorang itu kata Nabi SAW, dia berperang dan dia mati syahid, dia masuk syurga. Kemudian yang seorang lagi, apa yang berlaku? Yang seorang lagi tu yang dia bunuh tu apa dah? Dia bertaubat dan dia perang. Artinya ada dua orang berbunuhan. Yang kena bunuh tu masuk syurga lah, pasal dia kena bunuh. Yang membunuh pun masuk syurga, pasal apa? Pasal dia bertaubat, kemudian dia pergi berperang di jalan Allah, Allah menerima taubat dia. Nampak tak? Artinya apa? Yang dibunuh dan yang membunuh kita bisa dengar masuk neraka, tapi yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk syurga. Patut salah seorang lah kan? Itu apa yang disebut di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Baik, kalau kita tengok juga di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 18 dan 19, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Nabi Allah Sulaiman. Apabila mereka Sulaiman dan tenteranya sampai di lembah yang dipenuhi dengan semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kamu agar kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya." Sedangkan mereka, yakni Sulaiman dan tenteranya, tidak menyedari tentang diri kamu. Sulaiman tersenyum dengan ketawa. Nampak Quran kata, kalau kita boleh tengok pada ayat ni, fatabassama dahikan. Ketawa, senyum dan ketawa. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam mendengar apa yang disebut oleh semut tadi. Semut tu kata lari masuk dalam sarang, takut sakit Sulaiman dengan tentera dia mai pijak cerah habis kita. Sulaiman dengar, Sulaiman tergelak. Sulaiman tergelak. Seperti mana yang disebut di dalam surah An-Naml ayat 18 dan 19. Baik. Cuma hadirin mukminin, apa yang kita boleh buat di dalam kesimpulan yang kita sebut pada pagi ini, kita diharuskan untuk ketawa. Nabi dan para sahabat juga melakukan, atau mereka juga dalam kehidupannya ketawa pada tempat dan keadaan yang tertentu. Cuma jangan menjadi kebiasaan dan perkara yang melebihi pada kadarnya. Kata Al-Imam Al-Mawardi, ni kesimpulannya ni. Kata Al-Imam Al-Mawardi, kita nak bagi balance dengan hadis, kurangkan ketawa dengan hadis-hadis yang Nabi dan sahabat ketawa, Nabi Allah Sulaiman ketawa, bahkan kehidupan Nabi itu dipenuhi dengan senyuman, keceriaan dan juga gurauan lah. Kan? Nabi bergurau dengan orang tua, bergurau dengan budak-budak. Budak-budak Nabi pergi tanya apa burung duk buat. Kan? Nabi pergi tengok burung dia mati. Nabi tanya, "Madza fa'ala Nughair ya Aba Umair?" Burung kau duk buat apa? Duk buat apa-apa mati. Kan? Bukan Nabi tak nampak, tapi Nabi melawak. Satu orang tua mai dekat Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, doakan aku masuk syurga." Orang tua mana ada dalam syurga? Menangis dia. Nabi kata, "Marilah dulu." Kan? Memanglah orang tua tak ada dalam syurga, sebab semua yang masuk dalam syurga akan jadi muda. Dia duk ingat kata dia tak boleh masuk syurga. Nabi melawak dengan dia. Kan? Ini semua menunjukkan life Nabi itu sangat sesuai dengan fitrah. Cuma kata Al-Imam Al-Mawardi, ni tuan-tuan semua orang masjid ni kena jaga-jaga ni, etika nak gelak wa amma ad-dahiq fa inna i'tiyadahu shaghil 'anil nadhr fil umuril muhimmah mudhilun 'anil fikr fil nawaib an mulimmah wa laysa liman akthar minhu haibah wala waqar. Haibah. Tuan-tuan kena ingat perkataan ni, haibah.
wala liman usima bihi khatarun wala miqdar. Adapun wa amma dhahiq, adapun ketawa, apabila satu orang itu i'tiyadahu syaghil, duk biasa banyak sangat ketawa ni, apa dia? Dia akan menyebabkan kamu menjadi lalai dan lupa pada benda yang lebih penting dan lebih besar. Kalau duk idak melawak ya, bila yang nak serius? Pasal tu kuliah-kuliah pengajian pun boleh jugalah selit sikit-sikit. Sampai kalau jemaah duk lagu tu ya, duk baca betul lagi. Yang ni memang kalau markah PK tu tak ada. Kita nak kena raih lah juga jemaah ni. Time pun subuh macam subuh, maghrib. Jemaah main umur 60, 70 ni dia duduk bersembang dengan kita, dia boleh lena. Dia kita duduk bercakap dengan dia. Tahu tak? Kita kata kurangkan lena, pasal lepas ni nak lena tak mangkit dah. Dia cekar sikit. Dia cekar sikit. Bukan tak boleh, tapi saya selalu sebut umpama garam dalam masakan. Kalau kita tak buh langsung tawang, tapi kalau kita bubuh lebih sangat, dia masin secukup rasa. Melawak dalam kuliah boleh, tapi seperti kita buh garam. Ini start gelak dah. Start gelak dah. Sampai ke sudah gelak. Haji tu 3 kali mangkit pergi beli ayak terkencing. Gelak. Aku tak tahan. Apa ustaz ni dia melawak tu? Hilanglah. Kuliah agama cakap tentang hukum ni, Nabi ni. Inna sanulqi alaika qawlan thaqil. Quran kata, kami akan turunkan kepada engkau Muhammad qawlan thaqila, perkataan yang berat. Sahabat kata, kaki duduk atas kaki Nabi, duduk atas kaki aku, paha Nabi duduk atas paha aku, turun wahyu macam nak pecah kaki aku ni, punya berat. Pecah peluh Nabi ni. Bila turunnya wahyu, artinya berat. Beban tu. Tiba-tiba bila kita sebut ceramah agama, kuliah agama, sampai orang kata, dia balik tengok bini dia duk gelak kiki. Dia tanya bini dia, Maharaja lawak bukan malam? Bila yang tukar pagi? Dia kata, bukan Maharaja lawak abang, betul? Ni tanyalah apa ni? Melawak. Lepas tu tuan-tuan, satu lagi yang tak boleh, melawak lucah kan. Dalam masjid tak boleh lah kan. Itu dia kata menyebabkan satu orang tu lalai dan lupa benda-benda yang penting. Dan orang yang banyak ketawa ni, dia kata apa? Akan hilang haibah. Haibah ni, tuan-tuan, manusia ni dia kena dia kena ada haibah ni. Dia panggil macam satu orang tengok dia tu, orang rasa gerun, respect, hormat, orang segan. Perkataan ni orang segan. Pasal dia bila bercakap pun, dia bercakap sikit, gelak pun gelak sikit kan. Tapi kalau duk siapa dia gelak? Imam satu kami tu kan. Pasal tu bila kita bersembang dengan orang-orang yang ilmuwan, ulama, dia tak, dia gelak pun gelak. Dia pun tegur kita. Dia tak ada. Orang nak bercakap, dia orang segan. Orang ada respect. Yang ni dia panggil haibah. Orang yang melawak, kaki lawak ni, kaki yang jenis duk gelak tak tentu waktu ni, orang tak rasa benda tu pada dia. Apatah lagi kalau dia pemimpin, dia ilmuwan, dia tokoh dalam masyarakat, dia ada nama, dia kena jagalah. Bila orang mai pun orang Assalamualaikum, salam. Bukanlah maksud benda tu dibuat-buat, tapi kena jagalah dia punya image dia tu. Ni mai. Ini ada pula duk makan aiskrim duk jilat. Tak elok lah kan. Nampak? Pasal tu benda-benda macam ni dia tengok dosa.
tak dosa lah. Tapi benda tu menghilangkan hibah. Apa kesan dia? Tuan-tuan tengok. Guru kalau dia buat kelakuan macam ni, anak murid tak respect. Bila dia mengajar, orang tak heran. Sebab itu kita tengok tok-tok guru, dia tak bercampur. Hatta ada sebahagian guru-guru, itu pilihan dia. Dia tak pergi makan tepi-tepi kedai, tepi-tepi warung tak tentu hala. Kita nak nampak dia pergi makan di kedai-kedai ni pun tak nampak. Ada guru-guru, bukanlah guru saya lah, saya ni tak mana ada orang panggil makan lah kan. Tok-tok guru, kita abang dulu guru kita yang meninggal rahimahumullah, Allah Ta'ala rahmat mereka, mereka tak pergi makan kedai-kedai, tak bercampur. Pergi merkit nak pun tak pergi. Bini dia pergi, dia tak pergi. Sekali lagi pergi duduk bersembang kan ni. Satu dia nak pergi baca kitab. Tadi aku sembang dengan dia nak apa. Orang buat begitu ya, acan main kot tu ya. Maka sebab itu kadang-kadang yang ni dia kata haibah tadi, wala waqar. Dia kena tenang kan apa semua. Baik. Itu apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Mawardi di dalam Adabud Dunya Waddin. Dan yang terakhir tuan-tuan, boleh nak gelak, boleh nak ketawa, boleh nak bergurau, cuma jangan berbohong di dalam ketawa. Jangan berbohong untuk nak buat bagi orang gelak. Kita create cerita, mereka bohong, orang pun dengar gelak. Tak boleh. Nabi ketawa, sahabat tanya Rasulullah, melawak orang kan kami? Aku melawak, tapi aku cakap benda betul. Konten aku benda betul. Kita jangan bohong, jangan buat cerita, jangan merepek, jangan mengarut. Sebab Nabi kata apa? Wailun lilladhi yuhaddithu fayakdzibun. Celakalah orang yang dia reka satu cerita bohong dengan tujuan liyudhika bihil qaum, dengan tujuan nak bagi orang gelak dengan cerita dia. Dia pergi duk mereka, dia pergi bohong, dia pergi tambah tokok, tambah boh kok ni supaya bila orang dengar, orang gelak. Nampak? Nabi kata wailun, binasa, buruklah orang yang seperti ini. Kita melawak benda betul. Cakap benda betul, supaya ketawa kita itu tak menjadi dosa. Kata para ulama, Al-Imam As-San'ani rahimahullah, hadis ini menunjukkan haramnya berbohong untuk tujuan kita buat bagi orang ketawa. Pasal itu kadang-kadang kita tengok orang yang jadi pelawak ni, dia kena hati-hati. Bukan tak boleh melawak, kadang-kadang dia pergi berlakon jadi perempuan, kadang-kadang dia mereka cerita bohong kan. Dia nak buat bagi orang ketawa, sampai kita dalam hidup ni kena ada sempadan lah kan. Benda boleh buat, kita buat. Benda tak boleh buat, kita tak boleh buat lah, kan? Kata para ulama, diharamkan juga bukan sahaja orang yang buat lawak tu, orang yang mendengar juga tidak boleh untuk dia mendengar lawak-lawak yang mempunyai unsur bohong ini. Kerana orang yang mendengar dianggap menyetujui perkara itu. Tak boleh dengar, kan? Bahkan wajib untuk mereka engkar dan bangun daripada tempat duduk tersebut. Kita yang dengar orang melawak, melampau, cakap lucuh ni, bangkit dengar. Jangan kita pun duduk tumpang dengar sama, kerana kita termasuk di dalam orang yang bersetuju dengan dosa tersebut. Ini apa yang disebut oleh Al-Imam As-San'ani, Al-Amir As-San'ani di dalam kitab dia Subulus Salam. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sedikit pencerahan tentang sifat Nabi SAW, adab, etika, kita bergurau, melawak, ketawa seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi dan sahabatnya, menjadi contoh dan ikutan untuk diri saya dan tuan-tuan, supaya kita tak terkeluar daripada landasan dan sempadan yang telah ditentukan. Kita mohon ampun kepada Allah di atas apa yang saya cakap dan di atas apa yang tuan-tuan dengar. Kepada Allah kita istighfar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.